Harap boleh nampak saya punya slide. Okey, jadinya kita sebenarnya dah habis dah topik kamaran ganda 2. Kamaran ganda 2 pula. Topik tata susunan kan, array, two dimensional array lah. Kiranya tapi kita boleh tengok sikit untuk recap sebab kita akan nak masuk topik lain hari ni. Semalam kita buat ini kod ni lah tapi berbeza sikit dengan apa yang kita tengok semalam. Sekejap ya. Semalam yang last kali kita gunakan two dimensional array sebagai function. Tak keluar pula kat sini, keluar kat sini pula. Okey, sekejap. Okey. Okey, ni semalam lah last yang kita buat Jadinya kita ada constant iaitu number of row, number of column. Kemudian kita ada array A dan B. Size-nya adalah kita boleh tambahlah number of row kat sini kalau kita nak letak je dalam ni. Kemudian number of column so, maksudnya kat sini size-nya adalah 3/4. Sama juga untuk B dan C pun sama juga sebenarnya. Okey, C pun sama juga. Kemudian kita buat function call kat sini function call di mana kita hantar A, B dan C sebagai argument kepada function kita. Tapi A dan B sahaja ada isi, ada data dalamnya. Tapi C tak ada. Sebab apa C tak ada? Sebab C nanti adalah array yang kita nak simpan hasil. Kalau dalam kes ni dalam kes ni adalah hasil darab kepada A dan B. Hasil darab tu maksudnya hasil darab unsur demi unsur. Elemen demi elemen elemen wise punya multiplication. Jadinya kita hantar ke semua, tapi yang akan balik nanti satu je. Ataupun yang akan berubah satu je, iaitu C. Okey, yang ni command ni hanya untuk siap saja, kita boleh abaikan buat masa sekarang. Okey, jadi bila kita hantar A, B dan C, kita hantar keseluruhan array. Kita tak hantar elemen demi elemen. Boleh je kalau kita nak buat elemen demi elemen, tak ada masalah. Tapi dalam kes ni kita nak hantar keseluruhan array A, keseluruhan array B, keseluruhan array C. Walaupun C tak ada data dalamnya. Kemudian bila kita hantar ni maksudnya A akan dihantar pada X, B akan dihantar pada Y, C akan dihantar pada Z. So kat sini pun kita boleh letak juga n row, n column. Kalau tak nak letak n row, letak n column je dah, memadai dah macam saya cakap semalam. Okey, tapi boleh je kita nak letak supaya tak keliru kan dan tak silap kan. Better safe than sorry. Okey. Kemudian X dalam ni correspond to A, Y correspond to B, Z correspond to C. Dan saya bagi tahu semalam, kalau kita hantar keseluruhan array, the whole array, sebenarnya walaupun kita tak buat pass by reference macam ni, kita tak letak dan macam ni, tapi sebenarnya memang dia hantar alamat tu. Dia bagi tahu alamat. Jadinya apa-apa perubahan yang berlaku adalah perubahan yang kekal terhadap A, B dan C. Tapi dalam kes ni kita tak ubah A dan B. Kita nak ubah C saja. Kita ubah macam mana C tu? Kita ubah dia iaitu mula-mula nilainya kosong. Dia tak ada nilai. Dia adalah array yang kosong, empty array. Tapi kita nak masukkan nilai dalam C tersebut. Nilai apa? Nilai itu adalah hasil darab unsur demi unsur A dan B ataupun element wise multiplication of vector ataupun array A and B. Okay, so apa yang kita buat kat sini? Senang je kan, satu baris je kat sini. Kita darabkan je X, darabkan dengan Y, kita tengok kat sini kena sama JI. Ini pun kena sama JI. Kita tak boleh buat J plus 1. Mungkin dia berjalan kod kita, tak ada masalah, tapi dia bukan apa yang kita nak. Kita nak A00 darabkan dengan B00. A11 darabkan dengan B11. Kita nak macam tu. Jadinya kat sini indeks mestilah sama. JI, JI, JI. Tak boleh buat JI-1 ke macam itulah.
Kemudian dah dapat, kita tak perlu nak return, kan? Kita tak perlu nak return Z, kan? Tak perlu pun. Sebabnya return ni kalau kita pulangkan satu nilai sahaja. Tapi dalam kes ni, Z ni adalah array. Bila array, dia bukan satu nilai, dia ada banyak nilai. Iaitu nilainya bergantung, bilangan nilai itu bergantung kepada panjang array tersebut, berapa unsur yang ada dalam array tersebut. So bila kita tak gunakan return, maksudnya kat sini kita gunakan void. Tapi kita dah tengok semalam, kita tak guna void pun sebenarnya boleh. Sebab apa? Sebab bila kita pass the whole array, memang dia akan bagi tahu alamat. So tak guna void pun tak apa, dan tak payah gunakan ampersand kat sini. Tak payah gunakan tanda dan pun tak apa. Okey, kalau dalam quiz kan, macam dalam sama juga dalam nota, tanda dan ni sebenarnya awak space boleh, tak space pun boleh. Kan? Saya ada dalam nota dan event awak kena tahulah benda tu. Tak ada dan pun tak apa. Tak ada space pun tak apa. Ataupun awak nak letak dan tu nak letak kat sini pun boleh sebenarnya. Tapi sebenarnya ni ada satu topik yang berkaitan macam ni, namanya pointer. Penuding. Dia macam pass by reference juga. Tapi tak tahulah kita sempat ke tak untuk topik ni. Ni topik extra lah. So yang terbaik mungkin kita letak macam ni, macam dalam buku. Tapi memang sebenarnya kalau space pun tak ada masalah. Okey? Ada apa-apa tak topik yang ni? Mungkin kita tengok sikit penutup untuk topik ni. Saya kata apa? Ini contoh yang samalah macam dalam tu kod tadi. Kemudian kita boleh juga ada larger dimensional array. Contohnya kat sini, sekejap ya. Kita nak buat, saya nak run dulu, just nak make sure kod ni tak berubah. Okay, saya tak boleh run sebab saya daripada thumb drive. Sekejap ya. Saya ambil ni. Saya nak letak dekat saya punya desktop. Okay. Ini pun sama, takut saya lupa. Ni minggu 12, kuliah 2. Okay. Tapi tak payah run pun tak apa. Maksudnya kat sini, kalau awak ada A, saya tulis sikit, higher dimensional arrays. Contohnya nak buat A, Maksudnya dia akan ada 3 lah. Okay, so kat sini tapi mungkin kita boleh buat sikit kod. Kat sini saya nak file. Mungkin saya nak buat 42. Saya nak guna pakai yang ni je. No. So kat sini multi dimensional array. 42. Okay. So yang ni saya nak buang. Saya tak nak buat function, just nak perkenalkan je pada awak. Ini pun sama, saya tak nak pakai. So let's say kita ada number of row, ataupun saya nak buat number of row, number of column, kemudian satu lagi apa? Dia ibarat macam ni lah. Kita ada, bila kita ada 3-dimensional array ni, ibaratnya kita ada buku. Kita ada buku, kemudian kita ada row, ada column, lajur. Kemudian kita ada baris, row, kemudian ni adalah muka surat. Muka surat 1, kemudian muka surat kedua, muka surat ketiga, muka surat keempat. So muka surat tu adalah dimensi yang ketiga. Kan kita boleh panggil P, kan, pages, page. Tak apa. Atau sebenarnya bila kita kata dimensi ni tak semestinya dimensi ruang. Dia boleh macam awak ada function yang awak belajar, contohnya y sama dengan a mx tambah c, kan?
Itu contoh kan. Tapi X dengan Y itu apa? Boleh jadi apa-apa. Kan mungkin kuantiti saya tak tahulah dalam bidang awak macam mana kan. Tapi nak kata kat sini adalah awak boleh ada macam function, mungkin ni X1, kemudian ataupun ni X1, kemudian yang ni X2, jadi awak ada X1, ni satu dimensi, dan Y satu dimensi. Kan ada 3 dimensi. Maksudnya, bila kata dimensi ni, dimension ni, dia tak semestinya ruang. Dia boleh jadi bilangan-bilangan pun boleh ubah dalam awak punya, dalam study lah. Okay, so kita boleh cuba, tapi panjang lah kan. Contohnya kalau kat sini kita nak buat, saya tak nak gunakan ni, sebab saya nak tunjukkan seringkas yang mungkin. IO manik pun tak perlu. Okay, so mungkin kita nak buat berapa? 2, okay, 1, 3. Okay, so panjang juga ni kan. Jadinya 2 kali 1 kali 3 ada 6 kan. So kita buatlah. Ataupun saya nak buat terbalik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kat sini pun kita akan ada banyak lah. So kita ada kat sini, let's say saya nak guna K. K. Kemudian J dan I. Okay. Kemudian kat sini mungkin saya nak see out. See out A, K, J, I. Okay kot, saya rasa. So kat sini, saya kena guna, yang sini saya kena guna process. Okay, then yang ini kira 1. Tapi boleh juga kita nak tambah kat sini. Tapi bila kita nak print out tu jadi susah sikit lah. Kita tengok apa jadi. Boleh ke? Okay. Try. Yang ni kita nak buat, let's say ni 3. Yang ni 2. Yang ni 1. Tidak. Yang ni K. K++. Ni J++. Yang ni I++. Set W. Kena guna IO manik. Lupa pula tadi. Tak ada error lah. Okay. Sekejap ya. So kat sini kita ada 2. Kita ada 3. Sekejap 3. Berarti ada 6 kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So nampak tak edit ni? Maksudnya kita akan rotate K dulu. Sekejap saya fikir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So kat sini dia akan keluar A000, which is 6. Kemudian A01, mungkin saya rasa kat sini kot saya tak betul. 2 pasaran 1 lagi. Yang saya silap ni. Ada yang tahu tak kalau saya silap? Kalau perasan 6, 5, 4. Kita ada 2.
Artinya kita ada kita akan ada 2 helai. Okey, sebab sini 2. Kemudian satu baris. Satu baris tu ada 3. Tapi saya tak pasti apa saya silap kat sini. Sini 0 sampai, posisi 0 sampai 2. Yang ni 0 sampai 1. Yang ni 0 sampai 3. Sekali lagi. Okey, so 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Ibaratnya, yang ni saya boleh buang. Ibaratnya kita ada helaian pertama, 6, 5, 4. Macam saya cakap ni. Kemudian helaian kedua, 3, 2, 1. Okey? So, boleh play around lah dengan benda ni. Okey? Sebenarnya boleh banyak-banyak. Tak ada masalah. Okey, so tu contohlah, contoh 3 dimension. Kemudian satu lagi, kalau awak nak ubah pun boleh je. Contohnya awak nak ubah yang A000 ni, awak buat je lah A0, 0, 0. Contohnya, awak tak nak nilai 6, awak nak tukar kepada 10 kan, contohlah. So tukar macam ni je lah, macam biasa. Okey, sekejap Okey, compile dan run. So dia tukar. Okey, so tapi macam saya cakap dalam nota ni, dia larger dimensional array ni dia jarang digunakan, tapi possible je kan, sebab awak pun sekarang ni awak belajar lain bidang daripada saya, tapi mungkin ada benda-benda yang awak rasa nak guna nanti, so tak ada masalah sebenarnya untuk awak guna. Tapi kat sini macam saya tulis ni, dia still masih lagi dibenarkan lah, still allowed by C++ lah. In fact bukan C++ dia, semua programming language dibenarkan. Saya ingat kalau macam saya sendiri banyak buat, contohnya kalau buat surface punya plot, memang 3D lah most of the time sebenarnya. Equation pun equation yang 3D. Jadinya kalau 4D tu saya tak ingat lah. In fact kalau ada 4D sebenarnya calculation jadi makin slow. Bila banyak sangat. Itu ada banyak sangat looping, so akan jadi keliru lah. Okey. Ya, saya punya bateri nak habis pula. Okey. Kemudian inilah saya ada cakap kan, think of 3-dimensional array as a book of data tables. First subscript adalah row, column, dengan third adalah page number. Tadi saya terbalik kan, dia sebenarnya lebih kurangnya mana-mana pun tak kisah sebenarnya. Okay, so kalau macam ni saya kata first subscript maksudnya kat sini. So kalau saya boleh buat macam ni, saya bagi komen sikit. Mungkin kita anggap yang pertama adalah row, second adalah number of column, ni adalah number of page. Saya terbalik. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Mana-mana pun boleh. Okay. Similarly, array of any dimension can be declared and used. Okay, itu je lah. So habis untuk kita punya topik ni. Array. Kita masuk topik yang baru, string. Bagi saya string ni agak menarik lah. Okay, boleh saya masuk topik yang baru. Okay. Okay, so ada 2 cara untuk create string. Saya ada cakap semalam sikit. Sekali kita akan belajar dua-dua ni. Pertama sekali apa yang dipanggil sebagai string class. Dan yang kedua ni adalah character string ataupun array of string. So kalau kita ada array untuk perkataan, contohnya A, B, C, D, kan? Atau kita tulis contohnya kalau kita nak satu perkataan, kita hanya perlu create array yang mana setiap huruf tu adalah huruf dalam perkataan tersebut, kan? Maksudnya kita cantumkan.
Kan? Contohnya macam ni lah. Ini adalah array. Namanya test. Okay. Kemudian jenis dia adalah character. Dia punya elemen dia ada 5. Okay. Yang mana unsur-unsurnya ataupun entry-nya, pemasukannya, elemennya adalah A, B, C, D. Kan? So, dia sebenarnya bermaksud A, B, C, D. Nanti kita akan tengoklah kalau tak faham pun. Tetapi dia berbeza sikit, karakter array ni walaupun dia adalah ataupun karakter string iaitu array of character ni, dia berbeza sikit dengan karakter array sebabnya kalau kita maksudkan karakter array itu adalah suatu string, kita kena letak end of string marker dekat sini. Maksudnya kita nak kata A, B, C, D ni sebenarnya satu ayat, satu perkataan. Kita kena letak null character. Kat sini dipanggil end of string marker ataupun null character. Kalau kita tak letak backslash kosong kat sini, ini bermaksud kod ni boleh jalan. Tetapi dia tak ada kaitan. Mungkin dia tak ada kaitan lah. Dia bukan satu perkataan. Kalau kita buat macam ni, bermaksud ABCD ni adalah satu perkataan yang kena gabungkan. Okay, kita akan tengok nanti. Okay, so C string ni, character string ataupun array of character ni sebenarnya dia adalah cara yang lama. Cara yang lama untuk buat suatu string. Dan dekat sini dia sebutlah time consuming, bla bla kan. Jadinya yang ni adalah cara yang lama. String class adalah cara yang baru. Kan? Jadinya bila kita kata string class ni maksudnya apa? Maksudnya kita kena import, kita kena gunakan include string. Jadinya bila kita gunakan include string tu macam include iomanik, macam include CMath. Maksudnya kita boleh gunakan segala function yang ada dalam kelas tersebut, dalam library tersebut. So kita akan tengok nantilah. Okay, ini adalah subtopik. Kita akan tengok string class tadi macam saya cakap, kemudian baru C string. Tapi sebenarnya dekat sini dia tak banyak beza sangat pun. Awak akan dapati banyak yang lebih kurang. Okay, so bila kita nak gunakan string class, topik yang pertama, iaitu kaedah yang baru untuk manipulate, untuk create string, kita kena gunakan include string. Tapi kalau awak tulis dalam awak punya code, kalau awak terlupa include string ni, sebenarnya dia boleh dalam setengah IDE, setengah code blocks ke apa, dia boleh guna. Tapi sebenarnya wajib, kalau dalam kursus kita ni, kita wajibkan lah untuk letak include string ni. Sekejap ya, saya nak buka sini. Okay, ni 42. Sekejap. 43. Saya nak buat 43. Okay, nanti kita akan tengok ni lah. Jadinya kita kena letak ni. Baris nombor 2. Include string. Sebenarnya saya rasa tak ada masalah pun nak letak dekat atas. Boleh je saya rasa, mana-mana pun boleh kan, sebab IO stream untuk input output kan, C out kan. Okay, tapi saya letak kat bawah lah. Sebabnya IO stream ni selalunya kita akan guna dalam semua program. Okay, kemudian apa lagi? Storage area of data untuk string dipanggil object rather than variable. Kita tak panggil variable. Kita panggil object. Okay, contohnya kalau kita ada kat sini. Okay, misalnya kita ada int x sama dengan 1 kan. Yang ni adalah type, yang ni adalah variable, yang ni adalah value contohnya. So kalau dalam string pun sebenarnya sama, kita ada type, kita ada variable kononnya, dan kita ada nilai dia. Okay, so contohnya macam ni, string test A, B, C, D. Kita ada string test sama dengan, sebabkan dia string kita kena letak
double, kena letak quotes kat sini. So kita letak semicolon. Okay, kita tengok apa dia kata. A, B, C, D is called string literal, string value, string constant, or simply a string. Okay, so ini adalah kita kata value lah, supaya sama dengan ni. So, string, value, ataupun string je. Kemudian apa lagi? Yang ni tadi, test ni adalah panggil object kan? Betul kan? Storage area of the object. Okay, panggil string object lah. Macam tu. Yang ni samalah. Dia punya type kot. Saya rasa tak ada nama lain. Okay, jadi kalau nak create satu string, awak macam ni je. Contohnya, mungkin saya nak letak kod ni 40. Saya nak buat contoh yang lain dululah. Yang ni tadi, yes. Yang ni saya nak buat 44 instead of 43. Okay, 44. Kemudian saya nak create satu lagi. Apalah saya ni. Okay, tak apa. Okay. Sekejap ya. Okay, saya silap. Okay. Open 43. Open 44. Okay, benda yang sama. Okay, contohnya kita nak create satu string. Ni saya boleh padam. Okay, kita hanya perlu buat. Contohnya kat sini string nama, name. Nama kita lah. Contohnya, saya tak nak guna nama saya lah. Nama siapa Ali ataupun Tom, John lah nama yang generik. Okay, macam tu je. Okay, kemudian saya boleh cout apa? Cout name lah. Okay, cout name. Okay, so dia akan cout nama. Yang bagusnya bila kita guna string ni, apa-apa yang ada dalam double quotes ni dia akan print. Termasuklah ruang kosong kan. Apa ni? John apa? John tak tahu lah John apa kan. Johnson. Sekejap, sorry saya punya keyboard tak betul sangat. John Terry. Okay, so bila saya cout, dia akan print out semua, termasuklah juga ruang kosong kat sini. Benda ni bukan benda baru lah, kita dah jumpa banyak kali. Okay. Jadinya the process of creating a string object as shown above is also called instantiating. Halnya dalam variable kita panggil declaration and initialization. Kan? Macam ni kan? So kita declare declaration and initialization simultaneously. Kan, serentak kan? Tapi dalam string dia panggil instantiating. Betul tak? Instantiating. Okay. The quotation marks indicate the beginning and ni dah tahulah, and ending point of the string and are never stored with the string. Maksudnya dia yang apa double quotes tu, quotation marks tu dia akan diabaikan lah. Of course lah kan, bila kita siap tadi kita tak nampak pun yang apa ni, yang quotes kat sini. Okay. The first character in the string is always designated as position 0. Sama juga dalam array, first character, walaupun kat sini kita tak ada array, tapi nanti bila kita nak manipulate, nanti kita akan tengok beberapa function yang mana kalau yang J ni adalah karakter nombor kosong. Indeksnya adalah kosong. Kita akan tengok nanti. Okay. Sorry. Keluar benda lain pula. Okay, so string class function. Jadinya sama juga macam sebelum ni, kita ada function. Kan? Contohnya sqrt ataupun function yang kita buat. Dalam string ada function juga, tapi dipanggil sebenarnya
nama dia iaitu dipanggil method. Dia panggil method. Kalau kata method tu function lah sebenarnya. Okay, function are formally referred to as method. The method that perform the task of creating and initializing are called constructor method or just constructors. Untuk create dan initialize dipanggil constructor method ataupun constructor. So ada banyak contoh kat sini. Nanti kita akan tengok. Contohnya ada pelbagai. Ni kita nak bagi kod yang seterusnya iaitu kod 44. There are 7 ways to instantiate ataupun create and initialize a string object. Kita cakap string variable, kita cakap string object. Sebab objek dalam string dipanggil variable. So ni salah satu contoh. So saya nak saya nak komen dulu yang semua ni. Okay, ini bersama. So kat sini string str1 yang boleh abaikan yang apa saya komen ni yang warna grey ni abaikan. Kerana saya nak see out. str1 is str, tapi kita tak letak apa-apa pun lagi. Tapi kita tengok apa yang jadi. Okay, str1 is tak keluar apa-apa sebab tak ada lagi. Kan? Tapi mungkin saya rasa kalau mungkin ada setengah komputer mungkin dia akan keluar benda-benda yang kita tak faham lah kan. Mungkin sebab dia assign dia apa-apa nilai pada str1 ni. Kat sini kita tak assign apa-apa nilai kan, kita hanya create saja. Okay. Kemudian tengok yang kedua. Ni cara dia. Selain daripada buat sama dengan tadi, kita boleh buat kat sini kan. Rather than kita buat macam ni. Kita boleh juga buat string test kurungan ABCD. Tak perlu sama dengan pun. Tapi dia tak kurungan. Kena letak kurungan. Dia leceh lah. Kan? Leceh sikit lah. Tapi kalau nampak tu, maksudnya itulah sebenarnya apa yang dia buat. Okay. Oh, sorry. So kalau kita run, sekarang ni kita simpan dia sebagai str2. So kita nak see out str2 bersama str1 ni. Kita tengok str2 keluar good morning. Okay. Kemudian, ni saya boleh buang kot. Kemudian tengok str3 pula. Ni cara yang tadi kita tengok. Iaitu kita gunakan sama dengan. So, kita nak see out dia. Hotdog contohnya. Okay. Cara yang keempat. Kita assign nilai str4. Kita assign str3 pada str4. Kan? Maksudnya str4 ni dia akan dapat nilai str3. So kalau kita see out, kita akan dapat sama juga hotdog. Sebab apa? Sebab kita buat macam ni. Ataupun boleh juga kita buat, kalau kita nak buat macam ni, kita ubah sikit. Tapi saya nak ambil semua ni. Saya nak komen yang ni. Saya nak buat str4 sama dengan str3. Jadi tak? Kita tengok. Run. Sama. So boleh buat mana-mana. Kan maksudnya bila awak buat sama dengan tu kita belajar dalam C++, sama dengan tanda equal tu bukan equals dalam matematik. Dia adalah assignment statement. Kita assign something to something yang lain. Okay? Dia bukan sama dengan, sebab sama dengan kita belajar kalau sama dengan dia kena ada dua tanda equals. Contoh. Okay, tapi kalau satu saja dia adalah assignment statement. Okay, so saya boleh padam yang ni. Okay, kemudian kita tengok yang kelima. Okay, so saya nak see out str5. Okay, kat sini apa maksud dia? Dia sama macam yang keempat tadi. Mungkin saya boleh buat 3 kot. 3 sebab dia sama macam str4 tadi kan. Tetapi dia ambil daripada index number 4, index 4. So tadi kita start, maksudnya str5, dia akan ambil str3 bermula daripada indeks nombor 4. Maksudnya H indeks 0, 1, 2, 3, 4. So dia akan ambil bermula daripada D. Kita try. Kita dapat
dot. Dapat. Oh, sorry. Apa ni? Okay. Dia ambil daripada dot. Dia ambil daripada indeks keempat, iaitu D lah. Sebabnya kita start daripada kosong. Okay. Dan kita tengok yang keenam. Ni sama juga. Yang keenam ni sama macam yang ketiga. So kalau kita see out, dia jadi linear. Okay. Kemudian str7, dia macam str4, iaitu kita ambil sebahagian daripada string yang asal tu, tapi yang ni daripada indeks ketiga, tetapi kita ambil 3 karakter je. So kita tengok apa jadi. Okay. Yang ni. str7 dia ambil linear, tetapi bermula daripada indeks ketiga, iaitu 0, 1, 2, 3, iaitu bermula daripada E. Tetapi dia ambil 3 saja. Memang ada 3 pun lepas tu kan, EAR. Okay. Tapi kita boleh ubah. Kalau kita buat 2, dia keluar apa? EA. So awak boleh nyatakan bila awak create satu string daripada string yang ada, awak boleh nyatakan berapa banyak, daripada mana awak nak ambil karakter yang keberapa dan berapa banyak awak nak ambil. Hanya tambahkan kat belakang tu je. Okay, simple kan? Okay, so yang ni kalau saya tak faham lagi, cuba lagi buat ni. Okay. Kita tengok nota kita yang seterusnya. Yang ni lah. Ni saya tak payah ulas lah kot. Yang ni awak tengok. Kemudian, string input and output. Of course lah, kita dah tengok tadi kan. Kita guna cout. Kita guna cout untuk string. Cout. Of course, string kita boleh in juga. Dan sebenarnya nanti kita akan belajar satu lagi, iaitu getLine. Kenapa getLine? Kita akan tengok nanti. So, cout dah cover. Cin. Sekejap ya, saya tengok. Okay. So, kita pergi pada kod seterusnya. Ni 44. Saya nak tengok kod seterusnya. Saya ni kod. Saya simpan dia sebagai 45. Okay. Ni kod dia. Of course nanti saya akan hantar kod ni dekat UKM Folio. Ingat, bila kita gunakan string, kita kena letakkan library string. Kemudian, apa kita nak buat ni? Sebenarnya kita nak suruh pengguna type apa-apa message ke. Kita akan bagi tahu dia cout, enter a string. Masukkan apa-apa string, dia akan type. Dan kita nak verify apa yang dimasukkan tu, kita cout balik apa yang dimasukkan. Okay, so kita test. Kat sini, sorry, sebelum ni kita discuss dulu. Yang ni kita create satu string, objek, nama objek tersebut atau variable tersebut adalah message, nama dia. Kita panggil objek ataupun variable lah, of course lah. Okay, kemudian jenisnya adalah string. Tapi kita tak bagi nilai apa-apa dulu. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan nanti. Dan yang ni, cout, kita bagi tahu dia, kita prompt user untuk masukkan message. Atau, kemudian dia type. Bila dia type, cin akan ambil. Kemudian, sini cout balik. The string just entered is message tadi. Apa yang kita masukkan tadi, yang disimpan dalam message. So, kita try. Enter a string. So, kita masuklah. Programming. So, dia keluarlah. The string just entered is programming. Okay. So, sekali lagi. Enter a string. Computer. Programming. The string just entered is computer. So, kenapa dia tak baca second perkataan tu kan? The second string tu. Kenapa? So, kita tengok kat sini. Dia tak terus. Ataupun macam ni lah. Yang ni saya gunakan. Contohnya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kan? Universiti Kebangsaan Malaysia. So, kat sini dia baca university sahaja. Dia akan baca sentiasa perkataan yang pertama. Atau mungkin kita panjang sangat kot kan.
kita type panjang sangat. Cuba kita letak rather than tu kita buat UKM. Dia baca U saja. Jadinya kat sini maksudnya kita masukkan walaupun dia UKM tapi dia dikira 3 string yang berlainan. Sebab apa? Sebab string ni bila dia jumpa space dia dah kira satu string. Regardless of the number of character dalam string tersebut. Kan? Contohnya kalau perkataan Jerman kan. Siapa yang tahu bahasa Jerman dia cantumkan perkataan. Walaupun dia cantumkan tu, itu dikira satu string. Kan? So kalau pendek-pendek UKM tapi bila once ada space, bukan space saja. Tab ke, bila ada white space character tu, dia akan dikira different string. So bila macam tu berlaku, kita tak boleh guna cin sebenarnya. So kat sini saya ada ulas sikit. Input method iaitu cin ni dia akan stop reading string ataupun stop reading string input when white space is encountered. Apa itu white space? White space adalah blank space, tab or new lines. Okay? Kita ada space ke atau tab ke, dia akan abaikan the next encountered string ataupun character. Jadinya dalam kes tu apa kita kena buat? Kita akan guna satu fungsi yang special. Nama dia getLine. Ini contohnya nama nanti kita akan tengok So kat sini saya nak padam kejap. Yang ni pun saya nak padam kejap. Saya nak buka kod seterusnya 45 6. Sekejap saya tengok ni. Ni tak apa. So 6 lah kot okey. So saya nak simpan dia sebagai 46. Okey, so kat sini kita ada tengok cin yang tadilah kita cin message. Kan? Iaitu cin ni adalah command untuk masukkan, message ni adalah kita punya objek ataupun variable. Bila kita nak guna getLine, dia lebih kurang sebenarnya. Cara dia adalah getLine getLine cin message getLine cin, message. Maksudnya kita kena guna dua-dua perkataan ni tetapi digabungkan dalam satu kurungan dan kita kena tambah getLine kat depan. Okey, jadinya kat sini kita tengok ni sama sampai baris nombor 8 sama. Sama. Baris ke-9 rather than kita guna cin message, kita ambil ni. Apa dia buat adalah dia buat macam ni, getLine cin, message. Jadinya kat sini walaupun dia tambah getLine tapi dia tak gunakan insertion operator tu yang arrow ke kiri ke kanan, tak ada dah. Kan sebenarnya cin kita kena gunakan macam tadi lah kan. Kita ada ni kan. Yang ni. Tapi getLine dia tak perlu kan. Which is yang tadi macam ni je. Kita tak perlu nak getLine tak perlu buat macam ni. Dia sebab getLine kurungan cin message dah. Kemudian sama juga the string just entered is message. Maksudnya kat sini kita tak ubah pun nama objek kita. Masih sama lagi iaitu message. So bagi yang kita tambah adalah getLine. So kita try. Compile, okay, good. Saya just nak make sure yang 45 tadi tak berubah. So sekejap ya, saya try. So nanti bila saya post nanti tak adalah dia berubah kan. Okay, so kat sini ni yang kod yang tadi getLine, kita compile. Okay, enter a string. So saya nak masukkan apa? University Kebangsaan Malaysia contohnya. So dia keluar. Jadi nanti awak buat projek, awak minta orang masukkan number, contohnya dia nak buat tempahan makanan ke, tempahan tiket ke, apa ikut awak punya kod tu, projek awak punya topik tu.
So mungkin awak nak masukkan nama, so awak guna ni lah, getLine. Sebenarnya macam sebelum ni pun, sini-sini awak pun saya cakap dah, tapi bila dalam projek dia buat juga sign. So memang tak dapat nak baca lah. Kan? So kat situ dia kurang markah lah. Sebab dia dapat nama tu, cuma dapat nama yang first name je. Yang the rest tak dapat. Kan? Jadinya ada potongan markah kat situ lah. Okay, so kena guna getLine. Senang je kan? So here data argument. Okay, so kat sini dia punya syntax dia lah. GetLine, kemudian cin kena letak sini. Kemudian nama objek tu. Contohnya message ke name ke. Kemudian terminating character. Kat sini kita tak letak terminating character. Kita abaikan. Tapi boleh je kita letak apa-apa. Contohnya jadinya terminating character kat sini kalau kita tak letak apa-apa macam dalam kes ni, kita ada 1 koma je kan. Contohnya kan ada 2 koma. Cari bila tak ada tu, maka kita akan gunakan default terminating character which is the new line character ataupun when we hit enter tu lah. Tapi kita boleh tukar kalau kita nak apa? Character O. Character apa K, M. Contoh jadi kita ni. Saya pun cuba ataupun sorry, saya gunakan M besar. Okay, so bila saya run, saya type University Kebangsaan Malaysia, dia baca sampai kebangsaan tu, space dia. Bila dia jumpa M, dia terus terminate. Sebab apa? Sebab terminating character dia adalah M. So tak payahlah tambah kan, kecuali memang ada spesifik yang kegunaannya awak nak tu. Sekejap saya kena simpan ni sebagai 46B kot saya rasa. B, kemudian saya nak back tadi, ni adalah 46. Alah, ni adalah save file 46. Replace, kemudian redo, tak apa. Ini adalah B. So F save S sebagai 46B. Okey. So kena hati-hatilah kalau awak ada terminating character yang awak nak guna. Awak nak customize awak punya terminating character. Okey. Kemudian ni pun selalu juga pelajar tanya saya kan, dia ada masalah bila dia buat kod. Situasi ni dia berlaku bila ada apa yang dipanggil sebagai phantom new line character. Kenapa? Kita tengok seemingly strange result can happen when cin and getLine method are used together to accept data when cin is used by itself to accept character. Contohnya macam ni kita suruh orang masuk kan satu nombor, kan dia masukkan nombor tu, maksudnya dia masukkan ni, kita gunakan cin, kemudian kita gunakan getLine pula selepas cin tu. Jadinya dia akan abaikan apa yang kita masuk dekat getLine. Jadinya ni awak boleh cuba sendiri. Bila awak gunakan cin dengan getLine, biasa macam ni, sebab bila nanti awak nak minta orang masukkan details, mungkin masukkan nombor ID atau masukkan nama. Jadi awak kena guna cin dengan getLine. So kat sini awak kena tambah apa yang dipanggil sebagai cin.ignore, function ignore. Okay, saya tak nak ulang ni, panjang pula nanti kan. Tapi nak kata macam tu. Nanti bila awak boleh cuba example ni. Sekejap tapi saya kena masuk dekat sini juga sebab nak hantar ke awak nanti. Open 6667. Ni lah, boleh je lah. Contohnya enter a number. Let's say saya masukkan nombor number ni adalah value ada integer. Let's say saya masukkan nombor IC ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu dia terus tamatkan. Padahal saya ada nak masukkan nama pula kat sini. Tapi program tu bila kita klik enter, cin ni ingat tak? getLine kat sini terminating character dia adalah enter.
So bila kita enter dekat sini, kita masukkan value ni, enter tu akan dapat dekat get line juga. So dia terus tamatkan, terus habis lah kat sini. Maksudnya dia akan terus baca program yang seterusnya, which is dalam case ni adalah return 0. Terus tamat. So itu kena hati-hati bila buat projek lah. So ni adalah 47. So satu lagi, kemudian jadi kita kena tambah lah. Kita kena tambah apa yang dipanggil sebagai ignore ni. Okay, so saya run. Saya simpan dulu sebagai 48. Tambah, hanya tambah ni je. Okay, so saya run. Enter number, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nampak dia tak tamat pun lagi. Dia baca macam biasa je. Dia akan ignore, dia akan stop kejap, kemudian dia suruh kita masukkan teks. So masukkan teks lah. Universiti contohnya, Kebangsaan Malaysia. Enter. Okay, dan dia baca properly. Okay. Ini pun saya boleh padam. Okay. Kemudian okay, string processing. Okay, kita terus dia. String processing ni adalah apa-apa function lah sebenarnya. Jadi ada dua jenis. Pertama, string class method, iaitu kita manipulate the whole string all at once. Tetapi kita ada juga character at a time method, iaitu kita rather than kita manipulate the whole string, kita manipulate hanya elemen-elemen ataupun karakter-karakter je dalam string tersebut. Ni contohnya, ni adalah string class method ni untuk the whole array. Contohnya kita boleh length. Jadi yang saya buka, yang seterusnya ni saya boleh padam 48. So 49 which is 69 kat sini. Ni panjang. Okay, so kat sini saya nak buat, bukan. Cancel. Ya, simpan dia. 49. Okay. So kat sini saya nak komen dulu. Okay. Katalah saya ada string 1, str1, namanya hello. str2 sama dengan hello there. Kemudian saya nak gunakan function. Ni function ni maksud saya yang predefined function. Function yang anda ada dalam library string. Boleh? Tak ada masalah. Contohnya saya nak buat apa? Saya nak tengok panjang dia. So saya cout length. Betul ke? Okay, sorry. Saya cout str1 length abaikan yang kat sini. So dia akan bagi kita panjang daripada string ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen. Cara dia adalah nama, iaitu str1, kemudian dot, kemudian function tersebut, length, kemudian kena buat bracket. Itu cara dia. Kalau awak gunakan bahasa pengatur caraan yang lain, contohnya kalau gunakan MATLAB ke apa ke, cara lain. Macam saya biasanya saya gunakan length dalam kurungan variable macam tu. Tapi diikut kepada pengatur caraan bahasa-bahasa tu. So macam ni saya lagi suka macam ni, lagi senang. Tak perlu nak dot lah apalah kan. Tapi sebenarnya ikutlah bahasa yang kita belajar kan. So dalam kes ni macam ni cara dia. Okay, kita run. Okay, 5. Selain tu kita ada satu lagi yang macam length juga, iaitu str1, okay, size. Kita run, dia keluar 5 juga. Which is kat sini saya kena letak ENDL lah. Okay, ni pun sama, ENDL. Okay, cara dia nama, dot, kemudian method. Method tu function lah. Okay, so apa lagi So kita boleh juga, boleh juga kita buat untuk
str2. Jadi str1 kan, sekarang ni str2. Yang ni kan hello there. Kita tengok. Okay, so hello there untuk kat sini panjang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bila kira macam tu, 11 lah. Tapi kalau kira indeks, 0 sampai 10. Tapi bila panjang, 11. Iaitu kita bermula daripada 1, bukan 0. Okay, size pun akan beri yang sama juga. Okay, ada banyak lagi yang kita akan tengok minggu depan. Awak pun boleh tengok juga kat sini kan. Doktor, ya. maksudnya length dengan size tu yang sama lah. Maksud dia sama lah. Betul, dia akan bagi yang sama. Okay. Cumanya kalau itulah ikut macam MATLAB contohnya bahasa macam lain, length dengan size dia bagi lain. Length dia akan bagi size dia akan bagi, contohnya kalau kita ada array, size dia akan bagi 3, 2. Maksudnya 3 row, 2 column. Kan? Size. Tapi kalau length ni bahasa MATLAB bukan bahasa C++. Kalau length dia akan bagi dimension yang paling tinggi. Antara 3 dengan 2 dia akan bagi 3. Macam itulah. Tapi untuk C++ ni saya ingat macam tak ada perbezaan. Okey, betul kan? Ada soalan ke? Tak, selain tu? Untuk C++ memang samalah maksud dia. Sama. Okey. Terima kasih. Lain-lain ada soalan ke? So boleh gunakan untuk projek kan. Kalau kita buat sini ada index pun ada. Ni menarik jugalah. Compare. Saya ingat yang ni kita akan guna, ni banyak guna 1, 2, 3. Compare ni mungkin kurang sikit. Iris ni pun mungkin kurang juga. Find mungkin selalu guna. Find. Replace pun mungkin sikit-sikit. Void. Ni nak swap. Bukan nak swap, nak swap. Nak swap. Okay. Boleh tengoklah. Menarik sebenarnya topik yang ni. Especially zaman sekarang ni bila awak buat apa-apa kajian ke apa, data, kalau dulu data adalah nombor. Sekarang ni data ni adalah string. Banyak kan data-data media sosial semua kan. Apa yang kita baca dekat internet kan, Facebook ke Instagram ke, data-data kita sebenarnya bukan bentuk nombor. Mungkin dalam bentuk string. In fact banyak yang dalam bentuk string. Jadinya bagus untuk awak tahu benda ni. Okay. In fact nanti kita akan tengok macam mana nak tukar. Contohnya kalau awak ada hello, capital letter. Semuanya capital letter kan. Macam nak tukar kepada huruf kecil. Ataupun huruf kecil nak tukar semua huruf besar. Upper case, lower case. Semua ada dalam ni. Kita akan tengok minggu depan. Okay. So itu saja kot. Kalau tak ada soalan. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Ya, Doktor. Thank you, Doktor.